وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nas ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bila, seluruhnya hadirin hadirat rahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita muka surat 29 ya. 29 betul kan? Okey, jadi alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muka surat 28. Dan hari ini kita sambung 29. Jadi tuan-tuan dan puan, kelas kita adalah kelas Al-Quran, tajwid serta tadabbur ya. Dan kita pun dah bincang pada pertemuan lalu sebenarnya azam baru tahun 1442 Hijrah ini kita nak berhijrah lah. Berhijrah ke mana tuan-tuan? Berhijrah daripada dulu baca kan? Baca. Hari ni hijrah baca bagi betul. Dah betul pula nak bagi faham pula. Tu hijrah. Okey. Maknanya tak adalah sama je macam dulu. Jadi kita nak baca, so kita baca satu malam satu muka surat. Satu malam satu muka surat. Kemudian kita merenung apakah isi kandungan Al-Quran tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sebelum kita baca muka surat 29, muka surat 28 tu tuan-tuan. Okey, cuba tengok 28 ni tuan-tuan. Kita dah bincang panjang tentang wasiat. Okey, mana wasiat yang saya dah terangkan, berapa kadar yang perlu kita maksimum berapa kadar dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala datangkan pula dengan perintah, iaitu pun kewajipan tuan-tuan. Kewajipan iaitu berpuasa. Okey, kewajipan berpuasa. Dan tuan-tuan kena ingat puasa ni bukan kita saja yang puasa tuan-tuan. Umat-umat terdahulu pun puasa juga. Orang dulu, maknanya umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun mereka berpuasa. Ada syariat puasa juga. Okey, kemudian kerana puasa itu untuk menguji tahap keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Okey, itu yang pertama. Surat 28 Okey, kemudian dalam surat 28 apa kata ulama? Dia kata faddallahu syahrul ramadan bi'inzalil Quran fihi. Iaitu maksud dia Allah Ta'ala dia muliakan bulan Ramadan, iaitu Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Okey. Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan iaitu Al-Quran. So kata ulama, walihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bertadarus membaca Quran tuan-tuan dan puan ma'a Jibril fi Ramadan, bersama dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Okey. So itu yang kedua. Jadi apakah peranan Quran tuan-tuan? Peranan Quran adalah hudal linnas. Nampak tak ayat tu? Ayat ke berapa tu? 185. Hudal linnas. Cuba baca ayat tu, hudan. Lagi sekali. Hudan tuan-tuan. Hudan maksudnya apa? Hudal, petunjuk. Petunjuk bagi manusia, iaitu pada manusia semuanya. Macam mana kita nak dapat petunjuk Quran kalau baca Quran pun tak? Macam mana nak dapat petunjuk Quran kalau baca, faham pun tidak, belajar pun tak nak? Betul tak? Maka tuan-tuan kena ada usaha. Sebab kita ni Nabi dia dapat Quran ni dapat wahyu. Allah turun wahyu. Boleh? Kita tak ada wahyu tuan-tuan. Kita tak dapat wahyu. Kita duduk kat rumah lama-lama pun tak ada wahyu turunnya. Oh, saya dah pandai ustaz, mana wahyu malam tadi? Tak ada punya.
So kena usaha tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, ilmu yang paling bermanfaat iaitu Al-Quran. Nombor satu. Ilmu paling bermanfaat iaitu ilmu Al-Quran. Okey. Baik. Kemudian pada yang ketiga, syariat Islam ini Allah Ta'ala telah tegakkan. Allah Ta'ala telah tegakkan syariat Islam ini dan cabang-cabangnya, dan Allah Ta'ala telah mengangkat kepayahan, kesusahan dalam syariat kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad ni mudah, dia punya syariat dia mudah. Kan saya dah cerita dah dulu. Kalau syariat orang dulu macam mana? Kalau mereka bersalah, nak tebus dosa besar, mereka kena buat apa? Bunuh diri, tuan-tuan. Nampak? Kan susah tu. Kalau mereka nak bersuci macam mana? Mereka kena buang kain pakaian mereka. Kalau kita hari ni basuh, cukup lah, hilang bau warna rasa. Okey? Dan mereka pula zaman dulu tuan-tuan, dia punya ibadah dia dahsyat. Okey? Kan ada umat-umat dahulu yang bukan kita je umat Muhammad yang solat 5 waktu tuan. Yang sebelum ni bukan 5 waktu. Kan? Kan masa Nabi Isra Mi'raj kan, dia kurang kan? Kan daripada 50 turun sampai 5 waktu. Bayangkan tuan-tuan, kalau syariat kita ni solat 50 waktu. Macam Allahu Akbar. Setiap sejam 2 kali solat. Setiap sejam 2 kali solat. Itu pun baru berapa? 48. Nampak tak? Kan? Allah mudahkan. Itu banyaklah cerita dia. Tapi Islam ni tuan-tuan, dia mudah, dia pertengahan, dia mudah. Sebab tu ada ajaran agama yang hulu, tahu, hulu ni melampau. Kan saya dah cerita itu. Boleh katakan semua agama ada puasa. Semua agama ada puasa. Semua ada puasa. Tapi Islam punya puasa paling senang. Buka, sahur, lepas tu matahari tenggelam, buka. Lepas tu maghrib kan, alhamdulillah boleh makan. Ada satu agama yang dipanggil hulu. Kan saya cerita dulu macam mana puasa dia. Puasa sampai mati. Puasa sampai apa dia? Mati. Sekarang ada lagi. Dia puasa tu sampai mati tuan-tuan. Nak sampai tahap makam tinggi tu, puasa mati. So dia tak makan, tak minum, buka pun tak apa semua, tunggu mati je. Kering, dah kali mati. Bila mati tak makan apa semua, orang akan angkat mayat dia, usung. Kata dia telah mencapai makam yang tinggi lah sebab puasa sampai mati. So siapa yang nak makan macam dia, kena buat macam dia. So ramai puasa sampai mati. Kan susah tu tuan-tuan. Okey. So kita Islam alhamdulillah. Kita syukur dengan agama kita mudah. Okey. Kemudian yang keempat, masy'uriyah at-takbir Lailatul Aid. Iaitu ini dia, disyariatkan bertakbir pada malam Aid. Aidul Fitri kan, Aid raya kita tu. Kan kita dah puasa sebulan, kan ayat tu cerita syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian Allah Taala kata walitukmilul iddah walitukabbirullaha. Allah Taala perintahkan kita supaya membesarkan Allah. Kerana apa kita bertakbir memuji Allah? Kerana apa tuan-tuan? Ala ma hadakum, kerana Allah telah beri petunjuk hidayah pada kita tuan-tuan. Syukur dah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Sebab tu hari raya kita syiar dia adalah takbir tuan-tuan. Bukannya konsert, bukannya apa-apa majlis, melainkan membesarkan Allah. Pasal apa kita besarkan Allah? Kerana Allah beri apa? Nikmat yang sangat besar, iaitu hidayah. Faham semua? Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Okey tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya tuan-tuan, apa itu syukur? Sebab baru ni ada pembahasan panjang. Apa yang tuan-tuan faham syukur? Syukur apa dia? Okey, ni nak tadabbur Quran tuan-tuan. Ni tahun baru ni Hijrah 1442. Lain lah sikit. Okey tuan-tuan, kebanyakannya orang cakap macam ni. Kita selalu bila cakap syukur tu apa? Engkau tu dah ada kereta tu, syukurlah. Okey, tak payahlah beli lain, syukurlah tu. Betul tak?
Betul tak tu? Dah ada nikmat satu, syukur. Tak payah beli lain. Syukur tu syukur lah tu. Betul tak tuan-tuan? Apa maksud syukur? Terima kasih. Kau ni aku dah belanja. Syukurlah. Terima kasih pun tak. Syukurlah sikit. Syukur tuan-tuan. Okay, apa yang tuan-tuan faham? Syukur tu apa syukur? Apa dia syukur? Apa beza syukur dengan satu lagi dia panggil qanaah? Syukur dengan qanaah. Apa beza dia tuan-tuan? Baik, kita ringkaskan. Syukur ni apa dia? Tanda syukur tuan-tuan. Tanda syukur apabila nikmat yang kamu dapat, kamu menghargai nikmat tersebut dan kamu tidak kufur kepada pemberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah Ta'ala. Okay? So tanda syukur apa dia? Makin kamu dapat nikmat, sepatutnya makin taat kamu pada Allah. Itu maksudnya. Faham semua? Kadang-kadang kita buat majlis kesyukuran. Contoh, jemput datang rumah saya ada buat majlis kesyukuran. Tapi dalam majlis tu apa dia? Tentative program dia, pertama kita karaoke dulu. Okay, lepas tu kita nyanyi sikit, kita makan-makan, lepas tu ini sebagai tanda syukur. Betul ke itu? Tak betul, salah. So tanda syukur, kamu dapat nikmat, kamu tidak kufur pada Allah, itu syukur. So makam yang paling tinggi apa dia? Yang Allah sebut dalam Quran, bukan, dalam surah Al-Imran ada, Allah perintah pada Maryam, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tanda Maryam alaihissalam syukur pada Allah, apa dia? Sujud, rukuk pada Allah Ta'ala. Itu tanda syukur. Faham semua? Boleh? Nabi Muhammad SAW, cuba jawab. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti baginda syukur? Baginda solat sampai apa dia? Bengkak kaki dia. Betul tak? Itu tanda syukur. Ini tanda syukur tak semayang. Bukan syukur nama dia. Faham semua? Saya bersyukur pada Allah, lidah je. Lepas tu tak semayang. Boleh? Sebab tu nak terjemahkan syukur tuan-tuan, iaitu dengan perbanyakkan sujud. Itu terjemah syukur. Okey? Perbanyakkan sujud, maknanya banyakkan solat. Boleh? So apa yang kita nak faham dengan syukur tuan-tuan, iaitu kurniaan ataupun nikmat yang Allah beri pada kita. Apa dia nikmat dia tuan-tuan? Macam-macam tuan-tuan. Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah tu yang Allah beri pada kamu, kamu tak boleh kira. Banyak tuan-tuan. Boleh? Banyak ke sikit nikmat Allah? So bila banyak kena buat apa? Kena banyakkan syukur. Macam mana nak terjemah syukur? Kena banyakkan apa? Sujud, solat lah tuan-tuan. Itu tanda syukur. Boleh buat apa? Lepas tu barulah buat kenduri makan ke, nak belanja apa, doa selamat kenduri, ikutlah. Tapi kita faham syukur apa dia? Kalau syukur buat makan, semayang tak payah pun tak apa. Itu bukan tanda syukur tuan-tuan. Okay, faham semua? So tanda syukur kita banyakkan sujud dan solat dan makin taat pada Allah. Dan apa lagi nikmat Allah beri pada kita, iaitu nikmat umur tuan-tuan. Nikmat apa dia? Umur. Sihat. So makin banyak umur, makin sihat, kena buat apa? Makin banyak makin banyaklah sujud dia sepatutnya. Betul? Makin banyak umur, makin banyak sihat dah, sihat. Makin banyaklah sujud. Okay, faham semua? Itu cerita dia. So wala'allakum tashkurun. So sesiapa yang bersyukur pada Allah, dia kena tunjuk, buktikan dengan 3. Yang pertama, perkataan dia, hati dia dan perbuatan dia. Boleh? So itu tanda syukur pada Allah Ta'ala. Barulah Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat itu tadi. Okey? Faham betul-betul kan? So kalau faham syukur, maknanya kena banyakkan taat pada Allah Ta'ala. Boleh ya? Okey. Kemudian yang terakhir, kata ulama, ayat yang ke-186, iaitu Allah Ta'ala menceritakan tentang Allah Ta'ala ini sangat hampir kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui
apa yang ada pada hamba-Nya, zahir batin, apa yang dia sembunyi semua dia tahu. So apa kata ulama dalam ayat ini? Walihadza fahuwa du'aihim, iaitu perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan, ingat kan ada kisah kan masa sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak doa pada Allah? Adakah perlu kami menjerit? Ya Allah, jerit. Ataupun kami hanya perlu berbisik je. Ya Allah." Nak kena jerit kena bisik. Kalau jerit tu ibarat macam kata jauh lah, nak kena panggil kan. Kalau bisik maknanya kata dia dekat. Baru tu turun ayat ni tuan-tuan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat hampir. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, so ayat ini tuan-tuan perasan tak? Atas tu cerita pasal puasa, betul tak? Pasal puasa, habis serta puasa yang musafir kena ganti, yang sakit kena ganti. Lepas puasa cerita pasal apa? Doa. Apa kaitan dia tuan-tuan? Puasa dengan doa. Apa maksud dia tuan-tuan? Kan antara waktu doa mustajab masih bila? Ketika berpuasa. Okey? Sebab tu tuan-tuan banyakkan doa. Jadi yang terakhir sebenarnya ayat ini surah 28 ni kita ambil satu pengajaran tuan-tuan, ayat akhir tu. Setiap orang ingat setiap daripada kita semua mesti pandai doa. Mesti pandai apa? Doa. Faham? Sedih sangat-sangat apabila kita sendiri orang Islam tak reti doa. Doa tak reti. Faham? Dia tak tahu nak minta macam mana. Tapi kalau minta tender projek dia pandai. Nak hantar dummy apa semua pandai lah. Tapi nak doa tak reti lah. Minta maaf cakap lah. Okay, so tuan-tuan, kita pandai doa. Okay, dia ada fiqh, dia panggil fiqhud doa, cara-cara doa dan sebagainya. So tuan-tuan, doa yang paling mustajab pada tuan-tuan, pertama doa yang ada dalam Quran. Okay, yang kedua doa yang Nabi ajar. Nabi ajar kan doa banyak. Lepas tu saya tanya kat sini ada kuliah Al-Adhkar, Adhkar Imam Nawawi. Kitab tu pasal doa tuan-tuan. So tuan-tuan kena usahalah hafal doa-doa yang Nabi ajar tu. Ini semua password ni. Tahu doa yang Nabi ajar kan dalam azkar tu banyak. Ataupun kalau tuan-tuan nak hafal, tuan-tuan hafal doa yang ada dalam Quran tuan-tuan. Cuba banyak doa dalam Quran. Hafallah. Okey. Yang ketiga doa mana? Doa yang lahir daripada hati tuan-tuan sendiri. Yang ikhlas betul-betul. Itu terbaik tuan-tuan. Okey. Tapi minta maaf cakaplah. Bukan orang surau sini, tempat lain dah tuan-tuan. Dia doa masa bila? Masa imam doa tu je. Kan? Kalau tanya dia, imam doa apa? Minta apa? Entah, saya amin je Ustaz. Okey, maka ini bukan tak boleh, boleh lah. Tapi rugi kan? Betul tak? Tuan-tuan adalah cara tuan-tuan minta kepada Allah Ta'ala. Okey? So antara doa yang tuan-tuan kena hafal, tuan-tuan cari antaranya doa Nabi setiap malam dia baca doa apa dia? Dalam sujud dia, apa doa Nabi dalam sujud? Allahumma ghfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Tuan-tuan cari doa ni. Okey? Dan ada banyak lagi doa-doa lain. Allahumma ghfirli, baca semua. Dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Cari doa-doa ni. Okey? Dalam internet ada Google tu, type doa tu. Doa Nabi ketika sujud, tekan je apa. Okey? Kena ada tuan-tuan. Apa maksud dia? Ya Allah, ampun dosa aku semua sekali. Semua sekali. Diqqahu wajillah, yang kecil, yang besar. Awwalahu wa akhirah, yang dulu, yang akan datang. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang aku buat secara jelas ataupun yang aku buat yang sembunyi, yang tak nampak ni. Okey, yang tersembunyi-sembunyi ni banyak tuan-tuan. Okey. So itulah pengajaran dalam muka surat 28. Okey, alhamdulillah. Baik, kita sambung muka surat 29 tuan-tuan dan puan. Okey, tengok muka surat 29 ayat ke 187. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nisaikum tu lagi sekali. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dengar tak? Lahun. Nampak ada nun sabdu tu bila waqaf dia dua harakat. Okey. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Kalau boleh tekan dekat sikit tuan-tuan, huruf ain. Jangan baca alimal a. Bukan baca ain. Mana makhraj ain tuan-tuan? Mana makhraj ain? Mana? Halkum kat mana? Bawah mana? Dia tengah tuan-tuan. Halkum ada 3 tuan-tuan. Ada 3 halkum. Sebab ni Quran tuan-tuan Ni lah mujizat Quran. Halkum ni ada 3 pelapisan. Bawah ni 2 huruf. Sebut itu cara nak tahu makhraj. Yang kedua, huruf tengah-tengah. Huruf ain. Atas dia itu 3 halqum tuan-tuan So ain dia tengah-tengah. Dipanggil dalam Arab wasatul halq, pertengahan halqum. So tuan-tuan kalau nak berlatih makhraj, matikan huruf. Contoh nampak kat situ. Okey. Kalau huruf dal ad situ. Tuan-tuan baik. Boleh sekali. Alimallah. 1 2 mula. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Sikit tuan-tuan. So ayat Quran tuan-tuan, ada masanya bila ayat tu dia kita tak boleh berhenti, ada ayat yang panjang. Okey. So kita baca kena nafas kena ada lah. Itu kaedah waqaf dia. Okey, tuan-tuan ulang sekali lagi. So nafas tarik. Okey, baca. 1 2 wa kulu washrabu hatta
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل lagi sekali thumma wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid مساجد lagi sekali wala tubashiru lagi sekali wala tubashirunna wa antum tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام sekali lagi kita panjang sambung lagi وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج حج ليس كده قل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ulang lagi sekali tuan-tuan. Ulang sekali lagi. Al-Quran ni tuan-tuan kena ulang selalu. Kena ulang. Kadang-kadang ayat tu kita dah baca kan. Jangan kita ingat kita dah baca, kita tinggal. Tak. Dah baca, ulang balik. Ulang banyak kali. Sampailah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita meninggal dunia. So kena baca Quran. Waktu kadang ada orang belajar, dia kata, Ustaz, saya belajar Quran last dulu, masuk sekolah rendah dulu. Dah khatam dah masa tu. Hebatlah pulut kuning. Sedap Ustaz pulut kuning. Lepas tu baca lagi tak? Tak ada dah khatam, dah baca apa dah. Itu salah. Okey? Dia khatam pun ulang. Tidak ada kata dah khatam tak payah. Tak ada tuan-tuan. Mesti baca ulang-ulang. Berulang-ulang kali. Okey? Baik, ulang lagi sekali ayat 187. Okey, ramai-ramai. 1, 2, mula. Uhilla lakum Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Apa? Tum libasun lahun. وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الفجر المساجد بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.